Okey, baik. Hari ini cikgu akan terangkan bab 1 iaitu tajuk indeks. Okey. So apa yang kamu akan belajar dalam tajuk ini ialah yang pertama 1.1 tata tanda indeks. Tata tanda indeks ni maknanya dia macam bentuk lah. So macam mana bentuk indeks itu? Nanti cikgu tunjukkanlah ya. Okey, dan yang kedua hukum indeks. Hukum indeks ni ada banyak lah. So jadi ini yang perkara paling penting. So jadi hari ini cikgu akan terangkan beberapa, mungkin dalam 5 hukum begitu, ya. 5 hukum indeks cikgu akan terangkan lah ya. So nanti cikgu tunjukkanlah hukum dia, ya, macam mana bentuk dia. Okey, so jadi tengok pertama sekali di sini. Kalau kita mau tengok apakah yang dimaksudkan dengan tata tanda indeks, so kalau kita mau faham, dia senang ya. Dia ialah pendaraban berulang. Pendaraban berulang, maksudnya darab berulang, nombor yang sama. Okey. Kalau kamu tengok di sini ialah ada kamera di sini. Kamera ini dia menggunakan memori macam telefon ya. Telefon ialah menggunakan memori. Memori itu ialah berfungsi untuk menyimpan data. So bila menyimpan data dia perlu ruang. Ruang itulah kita panggil size dia ataupun capacity. Ruang tempat lah untuk menyimpan. So jadi di sini kalau kamu tengok, kita tengok di sini ada saiz 8GB, ada 16GB, ada 32GB. So jadi macam handphone lah ya. Handphone kita ada berapa GB? Biasanya handphone sekarang ni, zaman sekarang ada 64GB. Okey, 64GB itu yang paling kecil lah. Ada yang 128GB, ada yang 256GB. Ya, sebenarnya itu ialah kita guna GB ni bermaksud G lah ya. Dia ada gigabyte ya. Gigabyte tu maksud dia berapa saiz inilah giga ni. Giga ini ialah 10 kuasa 9. Ya, 10 kuasa 9 bermaksud 10 darab 10. Begitulah maksudnya 10 darab 10, nilai yang sama 10 ini darab 10 darab 10 sebanyak 9 kali. So inilah yang dipanggil indeks ya. Okey, kita tengok bentuk dia. Tata tanda indeks. Tata tanda indeks. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, ni. So A nombor 10. Contoh tadi saya cakap 64GB. 64GB ialah sama juga dengan 64 darab dengan G itu ialah nilai dia 10 kuasa 9. So kalau kamu darab, sebenarnya ini yang kita mau belajar. Bentuk tata tanda indeks, iaitu A 10 ini kita panggil ialah asas, N indeks. So kuasa dia ini kita panggil indeks. Kuasa itu indeks lah. Indeks ya. Kalau yang nombor 10 tu ialah asas. So nama dia kamu kena tahulah. Kalau 10 kuasa 9 bermaksud 10 itu asas, 9 ini ialah indeks. Itu saja. Mudah ya untuk kita kenal. Okey, so jadi bermaksud saya cakap tadi pendaraban berulang kan. So 10 kuasa 9 bermaksud 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 9 kali lah. Itu maksudnya 10 kuasa 9. Okey, contoh di sini. Ada di sini. Berulang 2 kali sebab dia 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 ialah 4 darab 4 lah. Asas tu yang kita bentuk darab ya. Asas. Yang kuasa tu, indeks tu
ialah pengulangan, berapa kali ulang darab. Okay. Senang ya. Okay, tengok contoh 1. Tulis pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks. Dalam bentuk beginilah. A kuasa N. So, kalau ini kita kira saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, asas dia 5. Indeks dia 6. Kuasa 6. Senang kan? Okay, ini asas dia, bentuk dia begini. Kurungan negatif 2. Lepas tu kira berapa kali? 1, 2, 3. Kuasa 3. Senang ya. Okay, kita tengok yang ini. Ni asas dia ialah 0.3. Asas. Tulis 0.3. Berapa kali darab? Itu kita panggil indeks. 1, 2, 3, 4. So, jadi kuasa 4 lah. Indeks dia 4. Boleh buat begitu ya. Okey, lain. Ini 1/4 asas dia. Lepas tu buat kurungan pun boleh lah ya. So, kita mau buat di atas dia punya indeks. Ini pun boleh buat kurungan juga. Tiada masalah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. So, kuasa 5. Okey. Bentuk huruf pula. Kalau huruf, ialah asas M. Seberapa kali kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuasa 7 lah ni ya. M kuasa 7. Ni N pula. Kuasa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N kuasa 8. So, 8 So, maksudnya boleh sudah faham apa bentuk tata tanda indeks. So, tata tanda indeks ialah kamu mesti tahu asas dan indeks. Bentuk beginilah ya. N tu ialah asas. 8 ni, kuasa 8 ni pengulangan dia berapa kali didarab. Itu kita panggil indeks. Ya, harap boleh faham lah ya. So, jadi N ialah asas. Berapa kali didarab ialah indeks. So, N kuasa 8. Indeks 8 lah ya. Okey, seterusnya. Ni lah. Okey, maksudnya N to N berapa kali faktor? N faktor lah di sini ya. Ini kita panggil A kuasa N. A ialah asas yang berulang, darab berapa kali. Lepas tu N itu ialah berapa kali dia diulang darab. Okey, boleh buat uji minda sudah ya. Boleh buat, senang saya tu. Senang semua ni. Ini semua senang. Kalau soalan A ni, ini buat bentuk begini, ini cikgu sudah tunjuk tadi. Yang ini apa ni? Lengkapkan jadual. Ini senang ni. Kalau 5, tengok 5. Ni 5. Asas dia 5, so indeks dia berapa? Tulislah 3. Begitulah. Cari yang mana ruang kosong di sini. Tengok asas dia, mesti kenal asas, mesti kenal indeks. Tengok jadual di sini. Tengok di sini gambar aja, lepas tu boleh tulis jawapan di sini. Rujuk dia. Kalau ini asas 1/2. Mana asas? Ini asas. So, indeks dia berapa? 10. Letak sini 10. Jangan yang lain kamu buat sendirilah ya. Kalau ini 7 indeks. Cari 7 yang indeks. Ini 7. So, apa asas dia? Tulislah. Senang ya. Okey, soalan nombor 2 sama macam contoh cikgu tunjuk tadi, pendaraban berulang. So, tulis dalam bentuk tata tanda indeks. A asas. Asas dia A. N berapa indeks. Okey. Lepas itu ini kamu boleh buat sendirilah ya. Okey. Ini senang juga. Tukar nombor atau sebutan itu dalam bentuk indeks kepada pendaraban berulang. Kepada pendaraban berulang. Okey, contoh yang ini, negatif 3 kuasa 3 ni.
Cikgu bagi contoh lah ya. So kalau ini jawapan dia, kamu kena tulis balik negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3. Itu je lah jawapan. Saya tukarkan nombor kan dalam bentuk pendaraban berulang. Ini pendaraban berulang, ini dalam bentuk tata tanda indeks. Sama juga dengan ini pendaraban berulang, saya tukar kepada bentuk yang tata tanda indeks. Itulah bentuk indeks ya, bentuk indeks. So, kena carilah jawapan. Kalau ini ialah 6 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 kuasa 6. Okey, senang eh. Okey, seterusnya. Okey, ini sudah. Okey, seterusnya. Bagaimanakah anda boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Okey, contohlah kan. Begini. Dia bagi kita 64 di sini. Okey, 64. Contoh 2. Dia cakap sini, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Okey. Senangnya ni ya. Cara dia ialah kita akan buat, kalau kita buat asas 2, kena bahagilah. Sini 2, sini 64 di dalam ni. Okey, 64 ni kamu bahagi 2, dapat 32. Tekan kalkulator lah ya. Bahagi lagi 2, kamu akan dapat di sini 16. Bahagi lagi 2, kamu akan dapat 8. Sini 8. Sini 2. Lepas tu 4, 2. Sini 2, 2. Lepas itu dapatlah 1. Sini 1, habislah. So yang jawapan dia yang ini. So pendaraban berulang ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 kuasa 6 adalah sama juga dengan 64. Ataupun kita akan tulis jawapan soalan dia ialah 64. Samalah juga dengan 2 kuasa 6. Begitu juga kalau asas 4. Buat benda yang sama begini. 4 kan di luar. Sini 64. Kamu bahagi, tekan kalkulator. Tekan kalkulator. 64 bahagi 4. Okey, dapat 16. 64 bahagi 4 dapat 16. Kemudian bahagi lagi 4. Kamu akan dapat 4. Bahagi lagi 4 dapat 1. So kalau 1 ni stop lah sudah. So yang inilah jawapan kita. 4 dah kuasa 3 ialah 64, sama juga dengan 4 kuasa 3. So inilah dalam bentuk indeks. 4 kuasa 3. Okey, begitu juga dengan kuasa 8. Asas 8. Kalau 8 senang. 64. So sini dapat 8. So lagi 8 dapat 1. So jawapan dia 8 kuasa 2. 8 kuasa 2 lah. So sebab dia 2 kali. Senang kan? Okey, seterusnya. Kaedah pendaraban berulang. Ini kita kena carilah 2 darab 2 darab 2. Boleh juga. So di sini dia ada 2 cara lah sini. Kaedah pembahagian berulang ataupun kaedah pendaraban berulang. Okey, tadi contoh yang pertama cikgu tunjuk tadi ialah cikgu tunjuk guna kaedah pendaraban berulang. Kaedah pendaraban berulang yang ialah yang ini kan. Cikgu tunjuk tadi. Ini. Kalau ini pembahagian berulang. Kita akan dapatlah. Kita buat sampai dia dapat 1 semua. Okey, dapat 1 barulah kita buat yang ni. Kita kira berapa. Tahulah sudah kita jawapan dia. Okey. Satu lagi kaedah ialah kita akan buat kaedah pendaraban berulang. Kalau asas 2, so kamu tahu ialah asas 2. So kita kena buat 2. Tekanlah, kamu tekan kalkulator. 2 darab 2. Dapat berapa kan? Dapat 4. Lepas tu darab 2. 4 darab 2 dapat 8. 8 darab 2 16. 16 darab 2 32. Darab lagi 2. Begitulah. So ini kita panggil kaedah
kita buat darab sendiri sehingga kita dapat 64. So, itu sahaja jawapan dia ya. So dapatlah ni 64. Ni sama juga semua. Okey. So ada 2 kaedah. So boleh buat sendirilah. So kena ada kalkulator lah ya, untuk memudahkan kamu mengira. Kena ada kalkulator. Okey, seterusnya. Tuliskan ini dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Okey, maksudnya begini ya. Maksudnya begini. Okey. Demo tadi ialah demo tadi ialah yang ini menggunakan kita mau jadi bentuk 2 dan asas dia 2 dan asas dia di bawah 5. So jadi cara dia ialah macam mana kita mau buat 32 ni ialah kamu buat kita buat kaedah. Dia ada 2 kaedah kan. Pertama kaedah pembahagian berulang. Okey. Pembahagian berulang. Okey. Yang kedua ialah pendaraban berulang. Okey, cikgu lagi suka guna kaedah pendaraban sebab kita guna kalkulator kan. Kamu guna kalkulator. Okey, kamu nampak sini 32 kan. Kita mau dia asas 2. Kalau kamu perasan di sini ya. Kita mau asas 2 di atas dan di bawah kita mau asas 5. So jadi kalau begini soalan dia, kita akan buat beginilah. 2 darab berapa? 2. Okey, kamu akan dapat dengan kalkulator lah. 2 darab 2 dapat 4. Darab lagi 2 dapat 8. Darab 2 kamu akan dapat 16. Darab 2 kamu akan dapat 32. Kamu tekan kalkulator ya, senang. Satu-satulah. Tekan 2, darab 2, darab 2, darab 2. Sehingga kamu dapat 32. Kalau sudah dapat, so maknanya dia di sini cukuplah. Cukup, iaitu yang ini ialah 2 berapa kali ni? 1, 2, 3, 4, 5. So 2 kuasa 5. Okey. Cuba tengok di bawah ni. 3, 1, 2, 5. 3, 1, 2, 5. Okey, kita mau asas 5. So tekanlah kalkulator. 5 darab 5 dapat 25. Darab lagi 5. Okey, 125. Darab 5 625. Darab 5 lagi. Kita akan dapat 3, 1, 2, 5. Kamu tekan kalkulator lah. So 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. So itu 5 kuasa 5. Okey, memandangkan dia punya indeks di atas ni kuasa itu sama 5, kamu juga boleh tulis 2/5. Boleh tulis bentuk 5 di luar. Boleh. Kurungan ini bermaksud kita boleh kuasakan di 2 ini dan kita boleh juga kuasakan 5 di bawah. Samalah bentuk ni ya. Ni bentuk dia sama. Harap boleh fahamlah ya. Okey, seterusnya. Ni dia tulis dalam bentuk yang kurungan lah begini ya. Dia tidak tunjuk di sini. Cikgu tunjuk di sini. Begini. Sini 2 kuasa 5, di bawah 5 kuasa 5. So jadi indeks dia sama. So kita boleh tulis 5 tu di luar, kita buat kurungan 2/5 kurungan, lepas tu 5 di luar kuasa dia, indeks dia ya. Okey, sudah settle. Okey. Okey, latihan yang ini ya. Latihan yang ini kamu boleh buat. Ini pun sama juga, pendaraban berulang. Kita mau asas 3. So kamu tekan kalkulator. 3 darab 3. Tekan kalkulator. Kamu tekanlah ya. Tekan 3 darab 3. Kamu akan dapat 9. Tekan lagi sehingga kamu dapat 81. Sekarang ni cikgu sudah tekan sekali. So darab 3. Darab 3
belum dapat lagi, baru 27. Darab lagi 3. So bila darab lagi 3, di kalkulator kamu akan nampak dapat 81. So jadi bentuk indeks dia ialah sama dengan 3, 1, 2, 3, 4. So indeks dia 4. Begitulah juga dengan yang lain ya. Sama. Kamu kena buat yang asas dia ni, semua asas ni kamu kena buat pendaraban berulang. Pendaraban berulang, kamu akan dapat berapa bilangan dia lah. Ya. Okey. Harap boleh faham lah ya. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Suruh hitunglah nilai dia. Kalau hitung nilai, kalau 5 kuasa 5, 2 kuasa 5 bermaksud pendaraban berulang lah ni. 2 darab 2 darab 2 sebanyak 5 kali. Berapa nilai dia? Kamu tengok, tekan kalkulator lah ya. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 32. Sama juga dengan yang inilah. Kalau 3 ni, sebenarnya 0.6 darab 0.6 darab 0.6. Kamu darablah guna kalkulator, kamu akan dapat nilai ni. So dapatlah jawapan nilai ni ya. So begitulah kita menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks ya. Okey, dapat nilai lah. Okey, seterusnya. So ini boleh buat sudah ya. Uji minda ini senang ini. Okey, hitung nilai bagi setiap nombor dalam bentuk indeks di bawah. Okey. Seterusnya hukum indeks. Di sini hukum indeks cikgu akan tunjuk beberapa hukum lah ya sebelum cikgu ni. Yang pertama hukum darab. Ya. Pertama darab. Okey, darab. Darab ni dia akan jadi tambah. Okey, cikgu tulis dululah ya. Darab akan jadi tambah. Okey. Syarat dia ialah, tengok sini. Contoh ya. Cikgu cakap tadi darab akan jadi tambah. Okey, apa yang darab jadi tambah? Okey, kita tengok sini. Syarat dia mesti asas sama. Asas sama. Tengok asas. Kamu kan sudah belajar asas. Iaitu indeks, kita ada A, lepas tu N. A ini ialah asas. Okey, N ini ialah indeks. Indeks. So indeks. So asas dia mesti sama. Syarat dia yang itu. Asas sama, baru kita boleh tukar. Apa yang darab? Ni tengok ni darab. So cakap darab akan jadi tambah. So tambah yang mana? Tambah indeks dia. 2 tambah 3. So dapat jawapan berapa? 2 tambah 3. Dapat 5. So inilah jawapan. Tengok. Ni. Sebab tu cikgu cakap hukum yang pertama ialah darab akan jadi tambah. Darab akan jadi tambah. Tapi kena ingat asas mesti sama. Saya tulis di sinilah. Asas mesti sama. Asas mesti sama. Harap kamu boleh boleh faham ya. Cikgu tulis besar sikit lah sini ya. Itu asas mesti sama, baru boleh jadi tambah. Dia punya indeks tu. Indeks kita tambahkan lah. Okey, tengok di sini B. Kalau kamu tengok B, perhatikan asas. Perhatikan asas. Sama kan? 0.2, 0.2, 0.2. Baru boleh tambah sebab dia darab. Tengok ni darab. Darab kan? So jadi indeks dia kita kena tambah 0.2. Okey, asas 2 tambah 4 tambah 5. Kamu akan dapat 11 di sini. 0.2 kuasa 11. Buat kurungan pun boleh.
Kalau di sini dia buat kurungan ni. Ya. Okey, tengok yang ini. Ini asas dia tidak sama. Macam mana mau tambah? Okey, kalau yang ini melibatkan ada dua, kalau kamu tengok, yang mana sama ialah K. Okey kan? K ialah asas. So, kalau nombor itu kamu terus darabkan. So, darabkan 2 darab 4. 2 darab 4 ialah 8. K. Tulis K dulu. Kemudian, indeks. Sebab indeks itu dia terletak pada K. Dengan K ni lah. Ya. So, jadi jawapan dia 2 tambah 3. So, jadi cikgu jawab tadi 8. Macam mana dapat 8? 4 darab 2. So, okey. 2 tambah ni dapat 5 lah. Ya. Okey. Okey, itu soalan C. Tengok soalan C. Ni. Ni dia darabkan kan? 8 darabkan. Okey, sama juga dengan ini. Ini sama juga. Darabkan nombor dahulu. Darabkan nombor dahulu. Sekarang asasnya yang sama ialah M. So, nombor yang di depan dia, kamu kena darabkan. Guna kalkulator. Darab semua. Darab. Kamu akan dapat 6. Kamu tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat 6. Tidak percaya? Tekan kalkulator. Lepas tu tulis M. Cikgu cakap tadi, ini, darabkan. Guna kalkulator. 3 darab 1/6 darab 12. Kamu akan dapat 6. Ya. Kamu akan dapat 6. Okey. Kemudian, barulah kita boleh tambah. 4 tambah 5 tambah. Sini, tidak ada apa-apa. Ialah jawapan dia 1 di sini. Kalau tidak ada tulis apa-apa kuasa tu maknanya situ kuasa 1. Tidak ada tuliskan di sini. So, maknanya dia 1. So, kalau 1 ialah 10 lah tu. 4 tambah 5 tambah 1, 10. 6M kuasa 10. Okey. Kena jawab. Ni peringatan. Kalau dia tidak tulis apa-apa, bermaksud dia A kuasa 1. So, inilah jawapan. Sama. Kan? Okey, so ini kamu boleh buat. Permudahkan setiap berikut. Carilah bentuk. Ini guna hukum indeks lah. Yang ini contoh dia. Yang cikgu tunjuk ni. Kamu tengok asas dia sama. Boleh tambahkan indeks. Okey. Kemudian seterusnya. Peringkaskan setiap yang berikut. Ni samalah ni contoh ni ya. Okey, cikgu tunjuk semua contoh. Kamu tengok di sini dia ada 2. Kelaskan di sini ya. Sini ada 2. Kena perhatikanlah dua-dua. Ni M. M dengan M lah. M dengan M. Kalau M dengan M ialah asas dia sama. So, jadi jawapan dia ialah M 3 tambah 4. Yang cikgu bulatkan tu kamu tengok dia punya indeks. 3 dan 4 tambahkan. So, dia operasi darab. N itu kamu buat darab. N 2 tambah 5. So, jadi jawapan kamu ialah M kuasa 7 darab N kuasa 7 juga. So, inilah jawapan. Ni. Ataupun tidak payah tulis darab ini. Kamu terus buat gabungkan. Ialah M kuasa 7 N kuasa 7. So, kalau duduk rapat begini, bermaksud dia operasi darab. Operasi darab lah di sini. Tengah-tengah ni operasi darab. Ya. Kena ingatlah yang itu ya. Okey, seterusnya. Sama juga ini. Kamu kenal pasti dahulu asas yang sama. Asas yang sama. 0.3. Lepas itu barulah buat. Kalau cikgu buat di sini 0.3 kuasa 2 tambah. Ni tidak ada apa-apa kuasa kan? Kalau tidak ada apa-apa kuasa, ingat dia mesti 1. Tidak ada apa-apa. 1 lah. Tambah sini 3. Okey, darab 0.2 kuasa 2 tambah 5. So, jadi jawapan 0.3 kurungan
6. Lepas tu kurungan 0.2 ya. 7. Situ je lah jawapan. Ya. Ni. Okey, senang. Okey, ini maksudnya kamu kena kenal pasti yang mana yang sama, yang mana yang tidak sama. Tidak boleh lah. Kalau tidak sama maksudnya tidak boleh kita gabungkan. Operasi darab tu jadi tambah indeksnya ya. Okey, kalau ini P dengan P, M dengan M, N dengan N. Itu kena buat sendirilah ya. Faham sudah tu. Dua contoh ni sangat faham. Okey, boleh buat ini. Kemudian seterusnya apa lagi hukum? Hukum yang pertama ialah darabnya. Operasi darab akan jadi tambah. Okey, hukum yang kedua. Hukum kedua ni. Bahagi. So bila bahagi, ini yang kedua ya. Bahagi dia akan jadi tolak. Akan jadi tolak. Syarat dia asas mesti sama. Asas mesti sama. Okey, kita tengok contoh ni. Ini senang kan? Asas 5, asas 5. Operasi bahagi. Bahagi, indeks dia akan ditolak. Asal indeks tu kita akan buat tolak. Itu ya. Sama juga dengan 5, 4. Asas yang pertama 4. Tolak yang di belakang ni lah 2. So dapat jawapan 5 kuasa 2. Okey. Okey, seterusnya tengok asas dia. Asas sama kan? Ni asas sama. Kan? Kalau sama tulis balik bentuk begini. Kemudian 4 tolak 2 tolak 1. Negatif 3. Kemudian kita akan dapat 4 tolak 2 tolak 1 ni, kamu tekan kalkulator akan dapat 1. Begitulah jawapan dia ya. Okey, seterusnya. Ini pun sama. Kalau dia buat begini, kita tengok asas yang sama. Ni asas sama. M dengan M lah. So M 4 tolak 2. Lagi N 3 tolak sini mesti 1. Kalau dia tidak ada apa-apa di situ bermakna 1 lah. So 3 tolak 1. So kita akan dapat jawapan M kuasa 2. 4 tolak 2, 2 lah. N kuasa 2 juga. So inilah jawapan. Senang kan? Tengok asas. Asas dia mesti sama, kamu boleh gabung lah. Walaupun dia di sini bercampur di sini. Sama juga dengan ini. Ini sama juga. 12 nombor ni kamu kena bahagi dahulu. Guna kalkulator. 12 bahagi 4 dapat 3. 3 bahagi 1 dapat 3 jugalah. So jadi 3. Okey, kita tengok indeks asas dia 5. M sama. Semua kan M. So tulis M 10 tolak 5 tolak 2. So kita akan dapat 3 lah sini. So 3 M kuasa 3. So inilah jawapan. Nah ya. Okay, F. F pun senang juga. Nombor bahagi nombor dahulu. Ya. 16 bahagi 2 bahagi 4. 16 bahagi 2 dahulu. Dapat 8. Tapi ini negatif ya. So negatif 8 lah. So bahagi lagi. Negatif 8 bahagi 4. Kamu akan dapat negatif 2. So negatif 2. So asas dia ialah P. So P 8 tolak 5 tolak 2. So kamu akan dapat 1. So negatif 2 P kuasa 1. Tapi 1 ni biasanya kita tidak tulis. Itulah jawapan dia. So kita tengok jawapan di belakang ni. Seterusnya. Ni. Biasanya kita tidak tulis. So kamu boleh buat yang ini. Senang ya. Nanti boleh tanya cikgu lah di dalam grup. Kalau tidak faham lah ya. Okey. Seterusnya. Ni. Ini kembangkan. Ya.
So kita ada 2 sudah, darab jadi tambah, bahagi akan jadi tolak. Akan jadilah, maknanya operasi indeks mempunyai asas yang sama. Kita boleh gabungkan, kita boleh buat operasi. Indeks tu kita akan buat tolak lah kalau dia bentuk bahagi. Okey, kita seterusnya kita masuk hukum yang seterusnya ialah darab, kurungan. Bentuk kurungan beginilah ya. Kurungan ni, so maknanya kurungan ni dia akan buat darab. Kita buat darab. M darab dengan N. So M N lah. Darab kan. Okey, tengok contoh. Ni kurungan ya, hukum yang ketiga, bentuk kurungan. Indeks kurungan ya. So ini cikgu cakap tadi, ni darabkan 4 darab 2. 4 darab 2 8. So jadi 3 kuasa 8. Gitu ya. Permudahkan setiap yang berikut. Sama juga dengan ini. H. Okey. Okey. Ya. Ini pun sama, 3 darab 10 dapat 30. So H 30 lah. Kuasa 30. So jadi H kuasa 30. Sama juga dengan ini. Ini akan jadi negatif Y 6 darab 3. So dapat 18. Tentukan sama ada persamaan berikut benar atau palsu. Okey, kalau ini dia terbalik kan, 2 di dalam, 3 di luar. Sini 3 di dalam, ini di luar. So ini benar lah. Benar. Betul lah juga. Dia cuma terbalik saja. Tiada masalah. Betul ya. Kalau ini 3 dengan 4, betul juga ni. 2 dengan 6. Ini 12. Ini pun 12. Betul lah. Ya. Okey, lagi ini 2 darab 3 12. Kemudian ini 27. Asas ini 27 ni kamu kena tukar dulu. Tukar, kita sudah belajar kan macam mana mau tukar ke asas 3. Darab berulang, 3 darab 3 darab 3. So 3 kuasa 3 lah. 3 kuasa 3, 3 darab 2 ialah 6. So 6 lah di sini. 6. Lepas tu sini kuasa 4. Ya, 6 darab 4 24. Sini 12. Sini 24. Yang ini ialah 24. So tidak sama. So jadi bermaksud ini palsu. Gitulah kita mau cek ya. Cara kita mau cek. Okey, seterusnya. So bentuk kurungan sudah tahu juga ya, bentuk kurungan. Okey, lagi ini kembangkan. Okey. So ini nanti cikgu sambung semula lah ya. Okey, sampai situ saja dahulu cikgu terangkan. So ada 3 bentuk ini. So jadi kamu kena buat latihan sampai di sinilah ya. Sampai uji minda 1.2D. Nanti cikgu akan sambung bagi video yang baru. Yang lain ialah hukum yang inilah. So jadi sampai di sini saja dahulu. Cikgu harap kamu boleh buat latihan. Yang ini 1.1D ya, 1.1D 1.2D. Ini lagi apa lagi ya? Ni 1.2C ya, buat untuk 1 minggu lah ya. Minggu depan baru cikgu bagi video lain lagi. Okey, kemudian ni 1.2B kena buat juga ya, buat. Okey, 1.2A. 1.2A ni 1.2A. Buatlah, senang je ni ya. Sangat senang. Okey, kena buatlah. Ini yang asas-asas ni kena buat. Nanti kita akan tengok soalan yang susah lagi ya. So ini kena buatlah dulu ya.
buat yang senang-senang. Semualah latihan 1.1B. Okey, ini 1.1C. Lepas tu 1.1A. Ni 1.1A. Itu sahaja. Untuk kerja 1 minggu.